Hai, salam sejahtera. Uh, Pada kali ini saya ingin uh, membuat pembentangan berkenaan seminar kolaborasi penyelidikan dalam pengurusan perikanan. Oke, sebagai pengenalan, kerjasama penyelidikan merupakan satu kerjasama beberapa orang penyelidik yang bersama-sama menjalankan suatu penyelidikan bagi mencapai matlamat yang ingin dicapai bersama untuk menghasilkan sesuatu penemuan yang berbentuk saintifik yang baru. Objek utama pembentangan ini adalah ingin mendapatkan kelulusan daripada jawatan kuasa pelulus untuk saya dapat menyampaikan seminar yang bertajuk kolaborasi penyelidikan dalam pengurusan perikanan di seminar antarabangsa. Oke, sebelum kita bercerita selanjutnya berkenaan kerjasama dalam penyelidikan, kita melihat sejarah awal bagaimanakah berlakunya ataupun bila kemudiannya berlakunya kerjasama dalam penyelidikan. Penyelidikan secara bersama dipercaya telah bermula sejak sekian lama sebelum kewujudan perpustakaan The Great Library Alexandria lagi, yaitu melalui impian Alexander the Great yang ingin mengumpulkan ilmu-ilmu dari negara jajahannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Greek dan diletakkan dalam satu bumbung. Seterusnya, aktiviti menterjemah untuk semua ilmu-ilmu yang diperoleh tersebut serta peradaban dari negara-negara jajahan takluknya. Disinilah boleh dilihat berlakunya kerjasama dalam penyelidikan antara beberapa pakar bahasa. Jadi sejarah untuk penyelidikan bersama kita boleh melihat bermulanya dari kerjasama antara pakar-pakar bahasa untuk menerjemahkan buku-buku ilmu daripada negara-negara jajahan takluk Alexander the Great. Oke, untuk kita melihat kolaborasi penyelidikan dalam pengurusan perikanan, kita melihat kepada faktor-faktornya. Melalui pembentangan ini, saya akan melihat kepada 5 faktor yang saya senaraikan di sini, yaitu kerumitan permasalahan, dana dan peralatan yang tidak mencukupi, kepakaran yang terbatas, perspektif global, dan juga akses ke data. Oke, kita melihat kepada faktor yang pertama, yaitu kerumitan permasalahan. Kajian yang dijalankan di wilayah Scotia Fund di Atlantic Canada pada tahun 1999 dan 2003 antara penyelidik dan nelayan, di mana mereka mampu mencari penyelesaian berkenaan permasalahan kekangan organisasi nelayan yang berasaskan komuniti dengan cara pemerkasaan kuasa politik dalam organisasi tersebut. Jadi di sini kita boleh melihat artinya wujudnya sesuatu kolaborasi penyelidikan adalah disebabkan wujud permasalahan yang tidak yang agak sulit untuk diselesaikan oleh satu pihak, dan sekiranya terdapat gabungan ataupun kerjasama di antara beberapa pihak, permasalahan tersebut mudah untuk diselesaikan. Seterusnya kita melihat kepada faktor yang kedua, yaitu dana dan peralatan yang tidak mencukupi ataupun mungkin agak memerlukan kos yang tinggi. Seperti satu kajian yang telah dijalankan di sepanjang 2.400 km Sungai Mekong. Sungai ini melintasi 4 buah negara. Kajian tersebut adalah terhadap 50 spesies ikan. Kajian untuk migrasi dan juga pembiakan ke atas semua spesies ini, dan dilakukan bersama oleh penyelidik-penyelidik daripada 4 buah negara ini yang juga memerlukan bantuan para nelayan di sekitar yang tinggal di sekitar sungai tersebut. Jadi kos yang mereka gunakan tidak tinggi sebab masing-masing negara
masing-masing nelayan yang berada di kawasan tersebut memberikan data, dan ianya amat mudah, dan kos mereka sangat mencukupi untuk membuat kajian tersebut. Oke, faktor yang ketiga yaitu kepakaran yang terbatas. Oke, kita seringkali melihat bagaimana berkepanjangan ataupun berterusannya kegagalan dalam pengurusan perikanan yang semenjak dahulu dilaksanakan oleh sesebuah kerajaan. Jadi melalui kajian ataupun kolaborasi secara bersama, ini mungkin adalah masanya untuk membuat inovasi yang mana perlu mereka bentuk sesuatu pengurusan ataupun suatu kaedah untuk pengurusan perikanan ini bukan hanya dilaksanakan oleh penyelidik yang berlatar belakangkan sains, tetapi juga penyelidik yang mempunyai latar belakang dari segi sosial. Jadi gabungan untuk kedua-dua kepakaran ini kemungkinan dianya akan lebih komprehensif, sebab untuk menjayakan pengurusan perikanan perlu juga adanya hubungan antara persekitaran dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi di sini sains sosial memerlukan kemanusiaan. Oke, faktor yang seterusnya yaitu perspektif global, di mana Canada Fisheries Research Network sendiri telah mengakui dan membuktikan bahwa kolaborasi penyelidikan di peringkat antarabangsa, maksudnya kerjasama yang bukan hanya di kalangan pakar di negara mereka, tapi juga daripada negara-negara yang lain. Dan Canada Fisheries Research Network ini juga memberikan sokongan untuk usaha sebegini diteruskan, sebab ianya memberikan faedah kepada negara mereka. Di samping itu, perspektif global ini juga kita dapat melihat seandainya kerjasama itu melibatkan beberapa pakar daripada negara-negara yang berlainan, ianya akan memberikan impak yang lebih luas. Bermaksud kajian tersebut bukan hanya diteliti ataupun dikongsikan di sesebuah negara, tapi ianya juga akan dikongsikan di beberapa buah negara yang lain. Oke, faktor seterusnya adalah akses ke data. Oke, melalui faktor ini biasanya sekiranya kajian itu hanya dilakukan oleh satu pihak, kemungkinan ada data-data tertentu yang diperlukan tapi agak sukar untuk diperolehi. Jadi di situ dia perlunya mempunyai kerjasama dalam penyelidikan tersebut untuk memudahkan dia mendapatkan akses tersebut, memudahkan untuk mendapatkan data tersebut, dan juga akses ke data tersebut. Contohnya kerjasama antara pihak Universiti Sabah dan juga Jabatan Perikanan Sabah. Jadi kerjasama kedua pihak ini sekiranya ada data-data yang mungkin diperlukan oleh pihak UMS yang mereka tidak boleh perolehi dengan begitu mudah, tapi dengan kerjasama antara UMS dengan Jabatan Perikanan, pihak Jabatan Perikanan Sabah akan boleh memberikan data yang diperlukan tersebut bagi mencapai objektif dalam kajian tersebut. Oke, seterusnya kita melihat pada faedah daripada kolaborasi penyelidikan. Di sini saya senaraikan terdapat 6 faedah yang diperolehi daripada kolaborasi penyelidikan. Yang pertama sekali, kepelbagaian kepakaran. Maksud dalam penyelidikan tersebut bukan hanya satu yang pakar, tapi mungkin lebih daripada 1, 2, dan seterusnya. Kedua, dana dan kos peralatan dikongsi bersama. Artinya mungkin ada kos dan dana yang sangat tinggi dalam kajian tersebut. Seandainya melebihi satu pihak yang membuat kajian, kos tersebut boleh dikongsi bersama. Oke, seterusnya faedah yang ketiga yaitu penemuan baru. Jadi artinya setiap penyelidikan itu mestinya ingin mencapai sesuatu yang baru. Dan seterusnya kepercayaan terhadap penemuan, bermaksud tidak ada keraguan dalam kajian tersebut. Kelima, penemuan yang mudah diterapkan kepada masyarakat.
seperti yang saya nyatakan tadi, kerjasama antara pihak IPTA dengan pihak jabatan akan mudah diterapkan sebab pihak jabatan itu akan aplikasikannya kepada masyarakat setempat. Dan seterusnya peningkatan jaringan, artinya mewujudkan kerjasama yang mungkin bukan hanya pada masa tersebut tapi juga pada masa yang akan datang. Kita melihat kepada faedah pertama, yaitu kepelbagaian kepakaran. Seperti yang saya nyatakan tadi, dalam kajian itu dia akan melibatkan ramai pakar. Jadi agak mudah untuk menjalankan penyelidikan sekiranya mempunyai pakar-pakar yang tertentu dalam bidang-bidang yang tertentu. Oke, seterusnya dana yang faedah yang seterusnya yaitu dana dan kos peralatan yang dapat dikongsi bersama. Oke, jadi kos penyelidikan dari segi dana dan kos peralatan yang mungkin agak tinggi untuk ditanggung oleh satu pihak, ianya akan mudah sekiranya banyak pihak pengkaji yang terlibat bersetuju untuk kongsi bersama untuk mengeluarkan kos bagi penyelidikan tersebut. Oke. Faedah yang seterusnya itu penemuan baru. Oke, dengan gabungan pemikiran dan pendekatan daripada berbagai pakar penyelidik itu, ianya akan mewujudkan satu penemuan baru ataupun inovasi yang melalui kepelbagaian idea daripada pengkaji-pengkaji yang bekerjasama dalam penyelidikan tersebut. Oke, seterusnya faedah yang seterusnya adalah kepercayaan terhadap penemuan. Oke, biasanya bagi mindset ataupun minda seseorang, mereka akan lebih percaya sekiranya sesuatu penemuan itu dikongsikan bukan hanya daripada satu pihak, tapi juga beberapa pihak, terutama yang melibatkan beberapa buah negara yang lebih maju ataupun yang lebih mendahului negara mereka, seperti macam katakan kajian tersebut dijalankan antara pakar daripada Amerika Syarikat dan juga Malaysia. Pastinya orang-orang Malaysia akan mempercayai penemu tersebut kerana mereka mempercayai adanya pakar Amerika di sana. Oke, faedah yang seterusnya itu penemuan yang mudah diterapkan kepada masyarakat. Oke, seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya terdapat kajian ataupun penyelidikan yang melibatkan pihak swasta dengan pihak kerajaan, penemuan tersebut ataupun idea tersebut mudah diterapkan ataupun mudah diaplikasikan kepada masyarakat kerana di sana ada peranan pihak kerajaan yang boleh menggunakan idea-idea ataupun penemuan tersebut untuk diserap kepada masyarakat untuk digunakan. Oke, faedah yang seterusnya yaitu peningkatan jaringan. Oke, penyelidik-penyelidik yang biasanya bekerjasama dalam sesuatu penyelidikan, mereka tidak akan berhenti hanya dengan sebuah penyelidikan sahaja. Jadi biasanya kolaborasi yang pertama itu akan membuka pintu untuk kolaborasi yang seterusnya di masa-masa akan datang. Dan ianya juga bukan hanya melibatkan penyelidik yang sama, mungkin penyelidik yang berlainan dia akan membawa penyelidik-penyelidik yang lain dari negara mereka untuk saling bekerjasama atas pengalaman yang sebelum ini. Sebagai kesimpulan daripada faktor-faktor dan faedah yang telah saya nyatakan tadi, dalam penyelidikan berkenaan pengurusan perikanan, negara kita masih sangat perlu disebabkan banyak kekangan yang kita hadapi dari segi mungkin kepakaran kita masih kurang, dan juga peralatan pun kita masih tidak mencukupi untuk membuat kajian yang mungkin lebih mendalam, dan kita masih memerlukan kepakaran ataupun peralatan canggih daripada negara-negara yang lebih maju. Dan seterusnya, dengan kolaborasi penyelidikan yang dijalankan ini, dia sebenarnya secara tidak langsung negara kita sendiri menerima tempias yang banyak menguntungkan pada masa kini dan pada masa yang akan datang.
Oke, itu saja. Sekian. Terima kasih. Semoga cadangan saya ini pihak pelulus, pihak komite pelulus menerima untuk dapat dibentangkan di seminar antarabangsa nanti. Terima kasih.